Budak tu memang keadaan dia sakit, dia meraung, dia minta tolong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Seorang kanak-kanak berusia 12 tahun hampir maut gara-gara terkena renjatan arus elektrik. Mangsa dikatakan cuba mengambil bola yang termasuk ke dalam premis jana kuasa. Wartawan Syukri Ibrahim ke Bayan Lepas Pulau Pinang bagi mendapatkan perincian kes. Baru-baru ini, negara dikejutkan dengan sebuah video tular berdurasi 30 saat yang memaparkan kejadian seorang kanak-kanak melecur selepas keluar dari sebuah bilik jana kuasa elektrik. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola miliknya yang termasuk ke dalam premis itu. Renjatan elektrik yang mencapai arus setinggi 500 kV itu hampir meragut nyawa mangsa. Kejadian berlaku di Taman Sri Bayu, Bayan Lepas Pulau Pinang ini bermula apabila penduduk sekeliling terdengar bunyi letupan yang kuat sebelum melihat bilik jana kuasa berdekatan mengeluarkan asap tebal. Sebaik sahaja melihat seorang kanak-kanak tercedera di dalam premis itu, penduduk sekeliling cuba membantu dan menghubungi pihak bomba dan ambulan. Fasiliti padang futsal yang disediakan bagi aktiviti riadah berada bersebelahan dengan bilik jana kuasa elektrik ini dan pada amnya sudah dipagar demi keselamatan penduduk. Mangsa, adik Muhammad Dawisi Zarif berusia 12 tahun mengalami cedera parah dan telah dikejarkan ke unit rawatan rapi Hospital Pulau Pinang. Di sinilah berlakunya di bilik jana kuasa elektrik di mana seorang kanak-kanak berusia 12 tahun terkena renjatan elektrik ketika mengambil bola yang dimainkan bersama rakan-rakannya. Dari letupan tersebut yang kuat telah mengambil perhatian penduduk setempat dan juga ahli-ahli qaryah yang baru selesai menunaikan solat asar di surau berdekatan. Ketika habis solat asar, bila Tok Imam baca doa, habis doa bunyi dentuman, tiba-tiba blackout. Bila dah blackout, tak apa. Biasanya bila ada blackout keluar lah tengok pasal sebab satu bangunan ni tak ada elektrik. Jadi keluar tengok sini ada keluar asap. Bila keluar asap kita jangka ada masalah dekat stesen ataupun pecahan TMB. Jadi dalam tempoh yang sama juga ramai lah tengok apa yang berlaku. Tengok ada budak-budak main belah petang tempat main. Bila main ni nampak ada orang. Dan bila dah dikeluarkan kita panggil ambulan, kita panggil jempam dan connection tu teruslah ramai bantuan daripada penduduk ni, ramai bantu dia masukkan dalam surau. Budak tu memang keadaan dia sakit, dia meraung, dia minta tolong. Jadi apa yang kita mampu buat, kita kalau kita kurang kefahaman macam mana nak handle orang yang terbakar ni, kita tak sentuh lah. Kita tak boleh simply buat apa-apa kan, melainkan orang pihak yang berkenaan untuk ambil dia punya untuk rawat dia lah. Masa kejadian pakcik ada dalam pos sini lah. Yang tu ya lah. Yang bila meletup tu, kira pakcik dengar meletup, pakcik keluar lah. Tengok asap berkelun lah, banyak asap lah. Habis pakcik tak dengar lah budak menangis apa kat dalam, yang kaya apa pun. Dalam situ memang tempat mereka duk main bola-bola lah kan. Yang tu ialah pembaju sini dah buat padang bola ni untuk budak-budak duk main kan. Yang tu salah. Budak-budak ni kadang-kadang kita larang mereka. Mereka dengar. Kadang-kadang
Yang tak mau dengar dia lawan kita balik. Budak-budak yang tu lah kita jangan ambil hati dengan budak-budak ni. Mangsa adik Darwis Zarif 12 tahun kini mendapat rawatan di Hospital Pulau Pinang. Badannya melecur hampir 50% keseluruhan badan dan kini ditidurkan bagi rawatan lanjut. Insiden ini turut mendapat perhatian pihak Tenaga Nasional Berhad TNB yang turut tampil menanggung keseluruhan kos rawatan mangsa. Susulan kejadian itu, TNB bekerja dengan pihak polis dan Suruhanjaya Tenaga bagi membantu siasatan dan TNB juga telah menubuhkan pasukan siasatan dalaman selaras dasar operasi syarikat yang memberi keutamaan kepada keselamatan. Kunjungan kru 999 ke Hospital Pulau Pinang dapat merasakan suasana pilu keluarga mangsa, terutama ibunya, Suhana Samsudin 37 tahun yang menyatakan sering terdengar suara anaknya merintih dan menangis kesakitan. Mangsa mempunyai seorang saudara kembar dan seorang kakak. Kawan-kawan dia memang main kat situ lah. Dia tak pernah keluar daripada kawasan flat. Dia memang duduk main kawasan tu lah. Kat flat tu pun situ pun tempat untuk nak main besar pun. Sebelum ni dia duduk masuk. Kalau tak pernah masuk pun saya tak tahu lah tu kan. Tapi mereka pun memang mereka fikir akan untuk nak ambil bola. Tak tahu bahaya ke apa kan. Kawasan tu keadaan dia 50% untuk terbakar habis lah kan. Bahagian depan semua tu. Kritikal lagi lah, alat bantu pada pasar lah dia. Daripada mula-mula sampai ke khidmatan sampai sekarang lah, dia tidurkan lagi. Kru 999 bersama Khairi Sulaiman, penguasa kanan Bomba 1, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang turut melakukan tinjauan di lokasi kejadian. Untuk kaedah penyampaian maklumat tentang bahayanya premis yang seperti substation ataupun bilik jana kuasa elektrik ini, sebagai contohnya, sememangnya premis seperti ini sudah menyediakan perpasangan keselamatan seperti pagar, pintu berkunci dan juga papan tanda amaran. Jadi pihak orang awam seharusnya lah dia perlu mematuhi dan mengelakkan daripada menghampiri premis yang berbahaya inilah. Ibu bapa memainkan peranan lah. Mereka seharusnya mengambil berat dan juga menasihati anak-anak mereka agar menjauhi daripada substation ni ataupun kawasan-kawasan yang berbahaya. Orang ramai jika ternampaklah aktiviti-aktiviti yang mencurigakan ataupun aktiviti jika menghampiri tempat-tempat berbahaya sebegini, haruslah menyampaikan maklumat ini melalui talian aduan ataupun maklum balas, terutama sekali kepada syarikat pembekal utiliti ini agar mereka mengambil tindakan. Laporan Syukri Ibrahim 999. Wanita dipercayai dibunuh rakan kongsi pada 1 November lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Marak. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Peniaga wanita terbabit dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Marang pada 15 November lalu atas pertuduhan membunuh seorang warga emas yang juga merupakan rakan kongsi perniagaannya. Tertuduh berusia 35 tahun didakwa melanggar sebelum menikam mangsa sebanyak 15 kali di hadapan Pos Pengawal Telekom Malaysia sekitar Kuala Berang, Hulu Terengganu kira-kira jam 3.20 pagi 1 November lalu. Bagaimanapun, tertuduh hanya mengangguk faham dan tiada sebarang pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan.
Mahkamah menetapkan 15 Januari depan bagi sebutan semula kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Seorang lelaki warga tempatan berusia 41 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Session Muar atas 34 pertuduhan merogol dan mencabul 3 anak kandungnya pada 16 November lalu. Pengaik kelapa sawit itu didakwa melakukan kesalahan terbabit sejak tahun 2012 hingga Jun tahun ini dan mengakibatkan salah seorang daripada anaknya kini hamil 7 bulan. Tertuduh dijatuhkan hukuman penjara 38 tahun dan 24 sebatan mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan, Seksyen 377-D Kanun Keseksaan, Seksyen 14-A, Seksyen 14-B dan Seksyen 16 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Satu sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpaskan pihak polis susulan penahanan 6 individu termasuk seorang wanita dalam 3 serbuan berasingan sekitar Jelutong dan Gelugur pada 14 November lalu. Hasil serbuan, polis turut membongkar modus operandi sindiket yang menjadikan sebuah kereta sebagai stor penyimpanan dadah sekaligus berjaya merampas kira-kira 4.6 kilogram dadah jenis heroin, 1 paket syabu dan 4 biji pil Ermin 5. Turut dirampas sebuah kereta jenis Mercedes-Benz, 3 buah motosikal, pelbagai jenis barang kemas serta wang tunai dengan keseluruhan jumlah rampasan bernilai mencecah RM136,000. Kesemua suspek direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, di Mahkamah Session Kuala Kangsar, seorang lelaki didakwa atas 3 pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual terhadap seorang remaja perempuan berusia 14 tahun pada 17 November lalu. Tertuduh berusia 52 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah melakukan kesalahan itu di tepi Sungai Kering sekitar kampung Belum Baru Lawin, Gerik kira-kira jam 1 tengah hari pada 27 Mac lalu. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan Seksyen 14-6 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta sebat bagi setiap satu pertuduhan. Kalau tak ada lumba, macam mana kita boleh berjalan? Dia tadi ada pusing saja. Hanya sekadar suka-suka. Itulah dakwaan seorang remaja lelaki berusia 18 tahun yang menyertai litar lumba atau drag race secara haram. Bapanya pula dikesan antara penonton yang menyaksikan perlumbaan haram itu yang disertai oleh anaknya. Serbuan di jalan sekitar Dataran Sentrio Seremban 2 diketuai Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik Bukit Aman turut disertai wartawan Arisha Khalil. Lita lumba atau drag race secara haram yang dilakukan setiap malam minggu sekitar Dataran Sentrio Seremban 2 sentiasa dalam perhatian pihak berkuasa sejak tahun lalu. Berdasarkan intipan 999, aksi itu dilakukan secara pusingan U bermula dari lampu isyarat simpang 3 persiaran utama S2 Palang 3
sehingga ke lampu isyarat persiaran utama S2 Palang B6 sambil disaksikan puluhan penonton. Seorang lelaki berusia 29 tahun antara penonton yang hadir pada malam itu untuk menyaksikan perlumbaan haram berkenaan. Pusing dan U-turn banyak lap lah. Sampai tak ada orang dia belah semua. Ada saja nak show off kereta, exhaust, speed semua tu saja. Tapi sukalah tengok race. Okey jugalah, I pun suka kereta lah, tapi tak berani bagi lumba lah. Sudah tahu bahaya memang lah. Pukul berapa tadi datang? Pukul 12 macam 11 lebih. 11 lebih. Selalu weekend ke hari apa ke? Normally kalau ada race weekend lah. Bagi mengawal permasalahan samsing jalanan, operasi secara berkala diketuai Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman bersama bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Seremban mengepung lokasi berkenaan pada jam 1 pagi. Semua duduk kat kereta masing-masing Tapi ini operasi you kena follow lah. Saya tak nak tengok you pakai telefon dulu. Boleh? First saya tak nak tengok you pakai telefon dulu. Then IC you sudah bagi semua? Okey, buat keluar IC saya nak tengok. Mana kereta? Kereta. Ada lesen? Ada. Buat apa sini? Tengok lah, lepas dengan member. Tengok orang lumba kereta. Selalu orang lumba-lumba. Every Saturday. You duduk mana? Senayan. Senayan. Every Saturday tiap malam minggu you mesti ada sini. Saya pergi tengok sebab saya ada kawan ajak-ajak sini dan tengok. Bahaya tak tadi? Bahaya, itu racun lah sana. Dan ada kereta sana. So kalau dia lepas ini langgar you apa macam? Takut lah mesti. You pun tengok. You support dia? Tak, I tak support. I duduk saja. Yalah. Laju tak? You tengok apa saja you tengok? Soalan sajalah, soalan. Tu exhaust soalan. Exhaust. Suka dengar exhaust kuat lah. Seorang remaja lelaki berusia 18 tahun antara yang dikesan terlibat dalam perlumbaan haram ini. Berapa umur you sekarang? 18. Dia cakap berapa kali? Dua. Berapa pusing tadi? Satu kali saja. Dental cakap satu kali saja. Berapa orang you main? Berapa laju you pusing? Kereta siapa ni? Kereta you main kereta? Saya. Tak. Satu? Kita katakan iPhone tu kata siapa? Lesen ada? Malah, bapa kepada remaja ini turut menjadi penonton sewaktu perlumbaan haram yang disertai anaknya itu berlangsung. Dia support anak lumba ke? Okay. Dia tak ada lumba. Kalau tak ada lumba, macam mana kereta boleh berjalan? Dia tadi ada pusing saja, dia punya kawan. Uncle, dia macam ni Uncle. Kita sudah ikut daripada mula A to Z. Sudah. Kita semua sudah rakam. Lumeh. Dia pun sudah cakap tadi ada satu pusing. Dia pusing kalau slow kita tak ada masalah Uncle. Tapi bila tangan turun, dia punya pusing banyak laju, dia pun lari banyak laju. Mustahil agak budak. Mesti nak ikut. Ada kan? You mengaku ke tak mengaku? Nanti saya tunjukkan semua bukti. Kita gambar semua keluar lah. Cakap banyak tak guna. Aku senang cakap. Yalah budak, dia sudah mengaku. Sekarang kita buat ayat, sekarang tak boleh halang. Betul. You halang dia lagi buat. Tak apalah, ini sekali kita bagi dia pengajaran. Bukan kita mau ambil apa-apa tindakan. Kan? Angka sudah bagi nasihat, sekarang biar saya bagi nasihat. Kalau ibu papa saya pun ada anak lah. Pun tak tahu macam mana buat. Tak apalah. Biar dia belajar lah. You tak kesian dengan ibu bapak? Tak sayang dengan ibu bapak? Muka ambil semua. Cuba you bayangkan kalau you bawa tadi pusing, accident. Dia fikir tak? Itulah. You still young lah. Come on. Dalam pada itu, seorang lelaki berusia 19 tahun yang memandu kereta jenis SUV ini turut ditahan selepas dikesan memandu secara berbahaya. Berapa kali you pusing? Banyak kali ya. Banyak kali ya, terbaik lah. Best. Sekarang tak syok. Sudah tangkap Congratulations. Tak mau lah. Congratulations lah. Saya sudah share hand, you tak nak share hand ke? Saya lagi tu sama you nak. Tolong abang. Saya tolong lah ni. Tolong saya duduk sini dan diam.
tahu dia, bukan kita kawan. Oh, tak ada kawan. Bukan ada satu club, ada United punya, tak ada. So datang sini macam mana tahu tempat ni ada race-race macam ni? Lewat internet. Oh, internet. Kalau race ni ada, kalau menang ada dapat apa-apa ke? Ada lah. Itu, bukan selalu ada duit ke? Ada lah, kosong lah mana ada. Dekat kereta ada modify apa-apa? Original kan, bapak punya. Bapak punya. Ayah tahu you buat untuk race? Betul. Ni ayah guna untuk apa? Kerja ke? Morning dia kerja, malam saya bawa. Tak takut? Lurus saja mah. Lurus saja. Tapi tadi saya nampak pusing-pusing laju. Kalau ada orang lintas ke? Ada tengok mah. Saya pun takut mati memang ada tengoknya. Ekoran itu, suspek antara 8 pemandu yang ditahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 selepas disyaki terlibat dalam perlumbaan haram. Dalam operasi sama, pihak polis turut melakukan pemeriksaan terhadap beberapa buah kereta dan motosikal sebelum mengeluarkan sebanyak 95 saman membabitkan pelbagai kesalahan. Susulan operasi tersebut, kesemua 8 orang lelaki berusia lingkungan 18 hingga 27 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Khas Trafik Seremban pada 17 November lalu. Kini kesemua mereka telah dituduh di bawah Seksyen 81-3 atas kesalahan menduga kelajuan yang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM2,000 atau penjara selama 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kesemua tertuduh dijatuhkan hukuman 1 bulan penjara dan didenda RM1,500 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Nur Hafizah Ishak. Pihak polis memandang serius isu ini apabila deruan egzos yang kuat serta aksi berbahaya yang dilakukan pelumba ini boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain serta ketidakselesaan terhadap penduduk sekitar. Laporan Arisha Kalim 999. Seorang lelaki maut dan isterinya cedera parah apabila mereka terbabit dalam kemalangan di lebuh raya Pantai Timur ketika dalam perjalanan ke Dungun, Terengganu. Mangsa dan isterinya dikatakan tercampak keluar daripada kenderaan dan mangsa disahkan maut di tempat kejadian. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Seorang lelaki maut apabila terlibat dalam kemalangan jalan raya menuju ke Dungun melalui lebuh raya Pantai Timur. Kemalangan berlaku di kilometer 314.5 berdekatan susur keluar Plaza Tol Kerteh, Terengganu. Mangsa Tengku Syahrul Hisam Tengku Yahya 52 tahun berasal dari Taman Alam Perdana Kemaman maut di tempat kejadian manakala isterinya mengalami cedera parah. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan, kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah kereta yang dipandu oleh seorang wanita berusia 41 tahun berada di lorong sebelah kiri dan mengubah ke lorong kanan secara mengejut kerana mengelak sekumpulan monyet yang berada di lorong kiri lebuh raya. Kereta mangsa ketika itu berada di lorong kanan gagal mengelak dan merempuh bahagian belakang kereta tersebut sebelum mangsa terbabas ke bahagian kiri jalan dan melanggar besi penghadang lebuh raya. Kedua-dua mangsa dikatakan tercampak keluar dari kenderaan mereka dan mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Isteri mangsa Nur Azlina Hamzah 44 tahun cedera dan dihantar ke Hospital Kemaman untuk mendapat rawatan lanjut. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk dibedah siasat.
Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang kanak-kanak OKU berusia 11 tahun ditemui maut dipercayai digilis sebuah jentera pembajak di kawasan sawah padi di Kampung Sungai Korok, Kubang Pasu, Kedah. Mangsa Muhammad Aiman Rosli ditemukan dalam keadaan tertiarap dan tidak sedarkan diri di dalam lumpur. Menurut Ketua Polis Kubang Pasu, Superintendent Rodzi Abu Hassan, polis terpaksa memanggil pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Jitra bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit di bawah alat pemutar jentera itu. Ketika tiba di lokasi, pihak bomba dan penyelamat mendapati mangsa tidak bernyawa dan perlu menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa. Mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian badan dan dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk dibedah siasat. Saksi kejadian diminta tampil bagi membantu siasatan pihak polis. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Tindakan 3 penunggang motosikal yang melakukan jenayah pecah kereta di Taman Sejati Indah, Sungai Petani Kedah itu akhirnya terperangkap dengan rakaman CCTV premis berdekatan. Video berdurasi 22 saat itu tular di media sosial sehingga meraih hampir 50,000 jumlah tontonan. Kalau saya sebagai penduduk, apa yang perlu kita buat, satu, babitkan pihak berwajib. Macam mana untuk babitkan pihak berwajib? Kita kena buat report, official report. Satu, kita boleh buka lampu di rumah kita, lampu depan, lampu belakang. So, jangan tunjukkan sangat rumah kita tu tak ada penghuni. Mungkin penduduk di situ tak laporkan kejadian yang berlaku kepada pihak berkuasa, menyebabkan kes berulang lah. So memang tak ada report polis ke kan. Jadi kawasan tu dah jadi macam satu tempat ulangan untuk mereka datang membuat jenayah di situ. Kepada anak-anak muda, sebelum kita nak lakukan jenayah, kita kena ingat bila sudah tertangkap, so masa depan akan jadi gelap lah, susah lah. Sebab kita dah ada rekod jenayah. Untuk minta kerja ke dekat mana-mana kan. Jadi susah lah untuk mana-mana company untuk terima orang yang ada rekod macam tu lah. Melalui rakaman CCTV, suspek dilihat tidak mengambil masa yang lama untuk melakukan jenayah itu dan kejadian dipercayai berlaku pada waktu malam. Jenayah ataupun video yang kita lihat tu, satu jenayah yang terancang. Mereka dah lihat dahulu keadaan kenderaan itu dan sebagainya. Sebab itu dua daripada mereka itu, suspek tu melihat apa yang berlaku. Dan seorang lagi ambil tindakan bila dapat signal untuk melakukan jenayah. Yang seorang lagi tu pergi pecahkan dan ambil barang-barang yang dalam kereta tersebut. Jenayah ini adalah jenayah yang telah dirancang. Berdasarkan maklumat yang dikongsi oleh mangsa pada Khamis lalu, kejadian yang melibatkan suspek yang sama dikatakan pernah berlaku sebelum ini. Namun, suspek berjaya melarikan diri tanpa meninggalkan sebarang bukti yang kukuh. Kalau tengok daripada video tersebut, mereka ni memang sering kali melakukan jenayah. Mereka ambil kesempatan ke atas kecuaian pemandu atau tuan punya kereta. Barang-barang berharga yang berada di atas seat kereta.
Begitu juga apabila kita letak barang-barang yang berharga, masukkan dalam bonet dan sebagainya, pun kita nak pastikan bahawa kita dah masuk, kita terus gerak ke balai polis membuat report. Daripada bila dah buat report polis, barulah desk cam yang ada ni ataupun lain-lain itu dapat membantu siasatan. Mana-mana individu yang menjadi mangsa sebelum ini disarankan untuk membuat laporan dengan kadar segera agar jenayah ini dapat dibendung. Ini apa ni? Ini kapet. Kapet tilam pun nipis. Pekerja warga asing tidur beralaskan tilam nipis dan majikan gagal menyediakan ruang penyimpanan barang yang sempurna. Penginapan juga disediakan tanpa sistem pengudaraan yang baik sehingga dikuatiri mampu mengundang bahaya kepada pekerja. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf yang menyertai operasi khas bersama Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia baru-baru ini. Ini apa ni? Ini kapet. Kapet tilam pun nipis. Ini macam sini ini. Tempat tidur pun kat sini, masak pun sini. Itu antara kesalahan segelintir majikan pekerja warga asing yang dikesan menyediakan penginapan serba daif dan kotor sekitar Kulim Kedah. Susulan itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM melancarkan Ops Walid ke atas 2 premis rumah kedai di Kulim Kedah bagi membantras salah laku majikan dalam menjaga kebajikan pekerja. Bila melibat operasi tu, kita tak ada bagi noti-noti lah. Semua kita buka kita siasatan sebanyak mungkin. Kalau kata 24 ni dah pokok, kita boleh buka. Kalau tengok kalau ada peraturan, kita juga boleh buka peraturan. Dan juga akta kerja juga. Tepat jam 10 pagi, kami bergerak ke lokasi sasaran pertama yang terletak kira-kira 10 km dari Pejabat Tenaga Kerja Cawangan Kulim. Minta duduk tempat sendiri ya. Semua keluar pasport sama permit. Pasport, permit. Pasport, permit. Duduk tempat sendiri, pasport, permit. Ketika pemeriksaan, pihak JTKSM mendapati ruangan menginap pekerja yang disediakan majikan tidak teratur serta tidak mempunyai rekod permohonan perakuan penginapan daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Saya nak kena pastikan bahawa tempat penginapan mereka ni teratur. Dia ada dapur mereka, tempat mereka makan, tempat mereka rekreasi rehat, ruang rehat. Selain tidak memohon perakuan penginapan daripada pihak JTK, majikan pekerja warga asing ini juga dipercayai gagal menyediakan kelengkapan penginapan yang sepatutnya seperti katil serta tilam dengan ketebalan 4 inci dan ada juga antara mereka ini yang tidur beralaskan tikar. Ini apa ni? Ini kapet. Tilam pun nipis. Dia kena sediakan tilam sekurang-kurangnya 4 inci. 4 inci dan bersama-sama dengan katil. Dan dia kena bagi juga bantal dan selimut. Itu ada dalam akta. Kemudian dia kena bagi lokal berkunci tiap-tiap seorang. Tiap-tiap seorang kena bagi lokal berkunci. Ini. Sebab apa? Lokal berkunci itu untuk mereka simpan barang-barang berharga mereka. Majikan yang gagal menyediakan kemudahan asas penginapan kepada pekerja boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 24(D) serta Peraturan 3 dan 4 Akta 466 iaitu Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Pindaan 2019. Ni siapa provide ni rumah ni?
Ya? Siapa provide rumah ni? Siapa sediakan rumah ni? Siapa bagi rumah? Tokek kan mana? Ya, dongke. Gaji berapa dia bayar satu bulan? 1 bulan Dia dapat berapa dia bagi? 3,000. 3,000. Ya. 3,000 tu termasuk overtime ke macam mana? Ya, dah. Semua duduk sini berapa lama dah? Rumah ini, duduk rumah sini. Saya. Semua. Rumah 3 bulan. 3 bulan? Ya. Ini masuk you datang sini, bos memang bagi tempat macam ni lah? Ya, betul. Dia tak ada cakap bagi katil apa, tak ada? Ya. Hasil siasatan terhadap pekerja warga asing yang mendiami rumah kedai berkenaan turut mengesan kesalahan majikan di bawah Akta Buruh Paksa iaitu menyimpan dokumen pengenalan diri pekerja. Ini bos memang bagi tempat macam ni lah, tak ada katil kan? Ya, dia bayar ini. Memang bagi ini saja. Ya. Patutnya tak boleh, patutnya ada katil lah kan? Ya. Tapi bos memang tak bagilah. Ini pasport ada dekat you ke bos pegang? Bos. Bos pegang. Ya. Bos cakap patutnya you kena ada pasport. Tapi bos mau pegang lah. Ya. Manakala pemeriksaan di penginapan pekerja berikutnya yang terletak berhampiran lokasi pertama mendapati pihak majikan gagal menyediakan ruangan dapur yang sesuai. Dia ada kena ada ruang masak. Ini macam sini ini. Tempat tidur pun kat sini masak tu. Dia kena ada proper tempat masak ni. Masak ni jangan di sini lah. Dia sihat. Sini untuk tempat tidur. Kita cari tempat lain. Sewa lebih sikit dekat ruangan. Kita cari proper untuk siap untuk dapur. Sebab apa? Untuk undang-undang kami dia kena ada dapur, tempat dia pemakan pun ada. Operasi bersepadu yang disertai seramai 26 pegawai dan anggota JKPSM ini turut dibantu 2 anggota Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso serta 2 anggota Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Muhammad Asri Abdul Wahab, penginapan berkenaan turut disediakan tanpa sistem pengudaraan yang baik dan dikuatiri mampu menjejaskan kesihatan pekerja. Kalau kita tengok tadi kan, pengedaran udara tu tidak ada. Ada lubang-lubang tu mereka tutup. Sebab apa? Sebab mereka tutup tu untuk elak daripada nyamuk. Tapi kesan lain pula datang. Apabila mereka meletakkan semua baju-baju mereka itu, saya tak pastilah baju mereka tu basuh tak basuh, saya tak pastilah. Tapi tengok tu bergelempangan baju mereka di sekitar katil dan sebagainya. Jadi menyebabkan keadaan di dalam itu, nyamuk mungkin tak masuk. Tapi keadaan itu menyebabkan udara tidak boleh keluar, tidak ada udara bersih masuk, semua boleh memberikan kesan penyakit kepada pekerja-pekerja ini. Tambahnya, pihak JTKSM telah membuka sebanyak 23 kertas siasatan terhadap majikan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta 466, Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Pindaan 2019. Saya mohon supaya semua majikan supaya mematuhi Akta 446 ini. Kita ada 39 pejabat di seluruh Semenanjung. Mereka boleh tampil. Kami boleh bagi nasihat yang terbaik. Bagaimana mereka boleh mendapatkan perakuan penginapan daripada kita. Sebab dalam elemen 11 elemen buruh paksa itu disebut penginapan yang tidak kondusif. So dengan adanya perakuan, sudah pasti penginapan mereka itu memenuhi kehendak Akta 446. Dan saya amat berharap benda ni majikan ambil serius tentang perkara ini. Kalau ada majikan-majikan yang masih degil selepas ini, kita akan bawa mereka ke mahkamah dan kita akan dapatkan perintah mahkamah untuk denda, penalti kepada mereka. Selain itu, pihak JTKSM akan terus melaksanakan operasi penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang yang berkaitan bagi membantras isu-isu berkaitan pekerja warga asing. Laporan Ainul Abdul Rauf 999.
Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, jenayah membawa padah.